Selamat pagi murid-murid. Jadi, hari ini kita akan belajar juga tentang ayat perintah. Okey, apa itu ayat perintah? Ayat perintah ialah ayat yang digunakan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Hal ini bermakna ayat perintah ni kita ujarkan kepada seseorang untuk seseorang itu bertindak dan melakukan sesuatu. Okey, ayat perintah ni ada 4, iaitu ayat silaan, ayat suruhan, ayat permintaan dan juga ayat larangan. Jadi, kita akan tengok satu-satu. Yang pertama adalah ayat suruhan. Ayat suruhan ni bertujuan untuk memberikan arahan. Contoh kalau kita nak mengarahkan seseorang dan nak memberikan arahan kepada orang lain, kita akan ujarkan atau tuturkan ayat suruhan ni. Okey, contoh ayat suruhan adalah pergi kamu dari sini. Letakkan permainan itu ke dalam kotak. Nampak tak? Kita menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan ataupun kita nak memberi arahan kepada seseorang. Okey. Ayat suruhan ni boleh dilembutkan sekiranya kita menambah partikel lah pada hujung perkataan arahan kita. Okey, contohnya, basuhlah tangan sebelum makan. Nampak? Kita tambah perkataan lah tu, dia jadi ayat tu menjadi lebih lembut untuk diujarkan dan juga arahan yang kita bagi tahu tu lebih tegas, iaitu basuhlah tangan sebelum makan. Okey. Yang kedua adalah ayat larangan. Baiklah, ayat larangan ni bertujuan untuk menegah atau melarang seseorang melakukan sesuatu. Sama ada kita nak bagi tahu orang tu jangan buat benda tu ataupun kita nak larang dia buat sesuatu yang kita tak suka ataupun sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Okey, untuk membina ayat larangan ada perkataan khusus iaitu kata larangan. Kata larangan ada dua iaitu jangan dan juga usah. Baik, kita tengok contoh ayat untuk kata larangan jangan. Jangan buang sampah merata-rata. Kata larangan usah kau datang ke rumah aku lagi. Nampak tak? Kita nak bagi tahu larangan kepada orang tu sama ada jangan buang sampah merata-rata dan usah datang ke rumah aku lagi. Okey, seterusnya untuk bina ayat larangan kita juga boleh tambah partikel lah selepas kata larangan untuk melembutkan ayat larangan tersebut. Contohnya, janganlah buang sampah merata-rata. Usahlah kau datang ke rumah aku lagi. Nampak tak? Bila kita tambah partikel lah ni, ayat larangan tu akan menjadi lebih lembut. Contoh kalau kita sebut, kita cakap ayat tu tanpa partikel lah, jangan buang sampah merata-rata. Tapi bila kita tambah partikel lah, janganlah buang sampah merata-rata. Kita nampak tak perbezaan kalau kita tambah partikel lah. Jadi itulah ayat larangan. Ayat perintah yang ketiga adalah ayat silaan. Ayat silaan ini bertujuan untuk mempersilakan seseorang. Contohnya macam kita nak mempersilakan orang tu masuk ke rumah kita, kita nak jemput orang tu masuk rumah kita, kita nak mengarahkan seseorang dan memberi arahan kepada seseorang dengan cara yang lebih lembut dengan mempersilakan mereka. Okey, untuk membina ayat silaan ni kita ada perkataan khusus iaitu kata silaan. Kata silaan ni dia ada dua iaitu sila dan juga jemput. Kita tengok contoh Contoh ayat silaan menggunakan kata silaan sila. Sila datang ke rumah saya. Jika kita guna perkataan jemput duduk dulu Aiman. Okey. Nampak tak? Maknanya kita nak memberikan arahan dengan cara yang lebih lembut dan juga sopan iaitu menggunakan perkataan sila dan juga jemput. Okey, kita boleh juga macam contoh cikgu beri ayat lain, cepat masuk ke rumah saya. Jadi kita nak minta tetamu masuk ke rumah kita dengan ayat yang lebih sopan dan juga lembut. Okay, tambahan lagi, untuk menjadikan ayat silaan ini lebih lembut, kita boleh menambah partikel lah selepas kata silaan. Contohnya, silalah datang ke rumah saya. Jemputlah duduk dulu Aiman. Nampak tak? Ayat tu memang dah lembut tapi kita lembutkan lagi dengan partikel lah. Jadi itulah ayat silaan yang murid-murid akan bina nanti. Ayat perintah yang terakhir adalah ayat permintaan. Ayat permintaan ini bertujuan untuk memohon pertolongan dan membuat permintaan kepada seseorang. Okey, untuk membina ayat permintaan ini ada juga perkataan khusus iaitu kata permintaan. Kata permintaan ada dua iaitu minta dan juga tolong. Okey, contoh ayat untuk perkataan tolong. Tolong ambilkan senduk itu. Jika untuk minta pula, minta semua untuk bertenang. Nampak tak? Ayat ni kita nak minta seseorang tu ataupun minta seorang itu melakukan sesuatu dengan cara yang lebih lembut dan juga kita nak meminta pertolongan daripada seseorang untuk membantu kita. Jadi kita perlulah menggunakan
kata permintaan untuk menjadikan suruhan ataupun permintaan kita itu lebih lembut. Okay, jadi, kalau murid-murid nak minta pertolongan seseorang, gunalah perkataan tolong ataupun perkataan minta. Jadi, murid-murid dah tahu apa itu ayat perintah dan bagaimana nak membina ayat perintah. Jadi, cikgu nak murid-murid membina ayat perintah berdasarkan arahan cikgu dalam tugasan aktiviti kedua. Selamat cuba!